baca buku Panduan Bersuci dan Bersolat bagi Pesakit. Satu kitab yang sangat baiklah untuk kita, sebab sakit ni dialami oleh setiap orang lah. Walaupun sakit 3 hari, selagi tak hilang akal, sembahyang tetap wajib didirikan. Jadi buka surat 38 hari ni. Muka surat 38. Pada minggu lepas kita telah tengok baca tentang panduan bertayammum. Cuma mengikut mazhab Syafi'i, tayammum hendaklah dengan debu tanah. Dengan debu tanah, bukan? Tapi mazhab Hanafi boleh saja dengan semua benda yang ada di atas bumi ini, termasuklah batu. Batu tidaklah mestinya bukan dipecahkan. Batu itu sendiri boleh ditepuk tangan pada batu itu. Sama ada debu ataupun tidak ada debu, boleh dilakukan tayammum dalam mazhab Hanafi. Ini mana satu kemudahan lah bagi orang yang belajar. Boleh talfik, boleh buat pilihan tak. Umpamanya, dan bagi mazhab Syafi'i, satu tayammum hanyalah untuk satu solat fardu dan beberapa perkara sunat yang lain. Tak sebagai ulangan seperti lalulah. Tapi bagi mazhab Hanafi, boleh beberapa fardu. Satu tayammum boleh dilakukan beberapa fardu, sehinggalah tayammum itu batal. Maknanya dia ambil hak zuhur, lagi tak batal, boleh guna pula untuk solat asar dalam mazhab Hanafi. Jadi macam mana ajalin kita nak ulang lagi tayammum ke nak terus tajuk hari ini bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit? Cara nak buat tayammum tu, ajalin minta kita buatlah selepas dekat nak habis. Tapi maknanya kita tunjuk dulu. Kalau kita nak buat tak lama tak, kita kena bawa bedok powder lah. Boleh baru nampak debu kan. Dah beli hak tu jadi punah saja. Hak tu kita kena debu. Macam mana? Cuma tengok cara. Okey, muka surat 35. Cara tayammum menggunakan debu tanah. Kita ulang sikit cara nak buat tu. Cara tayammum menggunakan debu tanah. Muka surat 35. Jumpa puan? Okey, tak. Cara sapuh muka. Jadi anggota tayammum hanyalah 2 saja, muka dan tangan. 2 tangan hinggalah kepada 2 siku. Cara sapuh muka, pertama kita menepuk 2 tapak tangan pada debu tanah kali pertama untuk menyapuh muka. Yang tepuk kena sekali saja. Tak boleh buat 2 kali. Bila 2 kali tu sekali saja. Kemudian langkah kedua, menyapuh muka. Tak? Kita tengok gambar tu. Gambar menyapuh muka, tengok gambar dia. Ujung jari, 4 jari ni sampai kepada ujung rambut pada dahi, letak begitu.
Kemudian ibu tangan ni duduk pada sini. Duduk pada sini. Ibu tangan duduk pada dekat anak telinga. Dah dekat situ. Kemudian jadi hak di bawah tapak tangan tu memang dah terkena dah tu. Di muka tu. Tapak tangan terkena dah. Bahagian tu tak. Daripada sini ni telah terkena dah. Terkena dah. Kemudian bila dibawa turun, maka dirapatkanlah tangan tu supaya terkena pula bahagian kelopak mata dan hidung. Hak bahagian. Tak. Ni kita buat gini. Ibu tangan ni duduk bawah. Dekat ni dah. Dekat cuping telinga ni, anak telinga kan. Hak ni bahagian anak rambut ni. Kemudiannya ni mana hak ni dalam luruk lagi ni kena dah ni. Muka ni hak bahagian kita letak ni. Tempat dia tu dah kena debu. Kemudian bila nak bawa turun, rapatkanlah supaya tepat kelopak mata tu. Rapatkanlah. Hak ni bawa turun ni. Ibu tangan bawa turun tak? Makna hak bahagian tepi ni kena dah. Bahagian tepi ni kena dah. Pipi ni pun kena dah separuhnya. Luruk begitu, kemudian rapatkan. Maka bahagian kelopak mata lah pula. Bahagian kelopak mata, bahagian hidung. Hak ni dengan sendiri dah ni. Mari hak tepi ni dengan ibu tangan. Masa kita bawa turun kan. Maknanya dengan sendiri dah ni turut sama. Jadi bahagian hidung dah terus kepada dagu sampailah kepada bawah dagu. Cukuplah bahagian muka tu. Dan dia sekali sajalah. Tak. Maknanya debu tu dah merata dah bahagian muka. Tengok pada gambar dia tu, dia buat gini dulu. Buat gini, artinya hak bahagian kena tangan tu belum luruk tu terkena debu dah bahagian tu. Belum pada luruk tu. Kemudian apabila luruk, ni tepi ni dengan ibu tangan. Dan ibu tangan kemudian sampai kepada kening, rapatkanlah. Dari itu rapat untuk kena bahagian kelopak mata ni rapat. Kemudian bahagian hidung bawa turun sampai ke dagu. Dia tak boleh hakak. Bila hakak jadi 2 kali. Jadi batal lah. Dia kena erek je. Erek dulu. Tak apalah, kita akan buat mungkin nampak lah. Cari bedok putih sikit. Tak apalah, praktikal lah. Begitu. Jadi maknanya bawa turun. Dengan sendirinya hak ibu tangan pun berjalan. Hak jari keliking pun kena bahagian atas pada kening. Bila kemudian hak ni kan kena dah tu. Ibu jari kena dah bahagian tepi tu. Kemudian bawa turun sampai kepada kening. Hak ni dah kena bahagian anak telinga. Kemudian takutkan tangan supaya jari itu terkena bahagian kelopak mata pula. Tak. Hak ni kena dah ni dengan ibu jari tadi ni, bahagian tepi tangan ni. Sampailah ke bawah hidung. Gitu lah. Tak semestinya rata macam air. Tak semestinya rata air dia neles diri. Tapi makna tu begitulah. Kemudian tangan tak. Menyapu muka. Langkah ketiga, membuang debu yang telah diguna. Sebab debu masih lekat, jadi kena buang tepi, jangan depan. Kalau depan jadi capur ni debu yang telah diguna ni, capur dengan hak tak pakai lagi. Yang hidup ni pun tak pakai dah, jadi mustakmal, capur dengan yang mustakmal.
Seperti air jugalah. Kalau masuk air hak kita guna dah tu masuk dalam bekas jadi air mustakmal. Jadi debu yang ada di tangan kena buang ke tepi begitu. Ni. Tak. Nak acak pun tak apalah ni. Bukan masa kena buang. Kemudian langkah keempat, menepuk pula dua tangan ke debu tanah pada kali kedua lah untuk menyapu kedua tangan. Lepas tepuk, langkah 5 memindahkan debu tanah akak. Langkah keenam, menyapu bahagian tangan kanan sebelah belakang tapak tangan kanan. Tangan kanan ni memang macam ambil wuduk lah, kanan dulu kan, menyapu tangan kanan, habis sebelah belakang tapak tangan kanan. Sebelah belakang tapak tangan kanan ni bawah ni, dengan menggunakan 4 perut anak jari tangan kiri ni. Hak ibu keken dulu, sebab ada kegunaan ni. Dengan menggunakan 4, kemudian tarik. Tarik. Jangan beri sentuh ibu ni, sebab ibu tu depan kaki. Dia tarik. Cekok sikit. Biar kena tepi tu. Tarik. Cekok sikit sampai ke bawah siku. Pusing tangan. Jangan akak. Lali akak. Pusing. 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 Barulah sapu bahagian atas tangan. Ni mari ni. Pusing. Sapu. Sampai ke situlah. Sampai ke ujung. Jangan akak lah. Jangan tekuk di sangan ni. Sebab hak ni nak guna ni untuk alik ni pulak. Tak? Senang laju je lah awak. Hak apa? Sampai situ. Pusing tangan. Hak jari kiri. Jari tangan ni lurut sebelah tepi ni. Ibu. Sedang melek sampai ujung jari tu sampai anak ni. Akak. Jangan awi. Jangan bagi tersapu tapak tangan tu. Sebab debu hak tapak tangan kanan akan digunakan untuk menyapu tangan kiri. Akak gitu. Kemudian barulah sapu kiri, ambil ke bawah pula. Buat mari tak? Hak ni hak tangan ibu jari kena renggang dulu. Sampai bawah siku pusing. Pusing tak boleh akak. Pusing. Tolak. Sampai ujung tu akak. Habislah. Kita akan praktikal dengan bedok powder, nak poklah sikit. Tapi janganlah anggap nak wiratu siapa macam air. Tak maknanya cukup. Kata kenapakah mazhab Syafi'i mesti debu tanah saja, tak boleh dengan yang lain. Kalau mazhab Hanafi boleh apa jua perkara di atas bumi ni, kecuali kalau bakar jadi haram. Macam kayu tak boleh lah, batu boleh. Batu pun tak debu tak apa, bahkan basuh dulu tak apa, nak tepuk je atas batu. Memang tak lekat apa tak? Hanafi boleh. Maknanya talfik lah, satu kemudahan lah tak? Begitulah. Tapi bagi Syafi'i, satu tayamu, satu fardu saja. Nak zuhur saja, asar kena ambil lain pula. Nak bertayamu mestilah satulah masuk waktu. Tak boleh nak ambil awal-awal. Masuk waktu itu baru boleh ambil tayamu. Habis. Dan beberapa sunat. Sunat boleh berapa sunat, nak sunat berapa kali pun, nak baca Quran pun dengan satu tayamu. Tapi fardu hanya satu saja. Kemudian untuk asar ambil pula
ambil pun setelah masuk waktu asar dulu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi bagi mazhab Hanafi, sekali tayammum boleh dilakukan beberapa solat fardu selagi tayammum itu tidak batal. Artinya kalau ambil az-zuhur boleh simpan lagi untuk nak sembahyang asar, tak payah ambil lain dah. Asal tayammum itu tidak batal. Jadi maknanya talfik kemudahan kita tak. Kan kita duduk di hospital ke apa, nak pergi air, tak ada orang nak mari tunggu. Ni petang waktu melawat tu baru orang mari pukul 5, 5.30. Kita main zuhur ambil tayammum. Jadi kita pakai talfik lah mengikut Hanafi. Jadi jangan batal tayammum tu masuk asar boleh sembahyang dengan tayammum yang telah ada. Tepuk tu. Ikut sini kata hak debu yang sama kalau masih ada boleh. Boleh. Cuba tengok. Sebab dia ke hak ni tak. Kita yang pertama tak. Hak tu hak baki tu kan. Kita hak yang pertama tadi hak mutuk muka kan. Tak. Kemudian tayammum ada lagi debu duduk situ dah habis kita tepuk tapi hak ni bukan hak kita guna termasuk penggunaannya setelah kita berniat. Hak tadi tu macam air yang masih baki lah, yang masih ada lah. Tapi nak tepuk atas tula pun boleh lagi. Boleh lagi. Tengok pada tu je. Tengok langkah 4 menyapu bahagian tangan kanan. Sebelah belakang dulu dah. Macam tak adalah kita sapu belakang dulu kan. Sebelah belakang tapak tangan kanan. Sebelah belakang tapak tangan kanan. Tak. Dengan menggunakan 4 perut jari tangan kiri. Ibu renggang dulu. Bak kegunaan dia selepas belah ni atas. Dengan menggunakan 4 perut tangan kiri selain ibu jari. Dari hujung jari hinggalah ke siku. Dengan 4 saja. Tak. Kemudian langkah yang 7 menyapu bahagian tangan kanan sebelah hadapan lah. Belah atas pula. Dari siku hingga ke hujung ibu jari dengan menggunakan debu tanah pada tapak tangan kiri dan ibu jari tangan kiri menyapu belakang ibu jari tangan kanan. Tak. Ni. Jadi hak ni akak gitu. Hak ni mari sapu. Debu ada belakang kuda. Dah ada debu tanah, debu ke belakang kuda tu berdebu. Tak. Ya? Tu debu Syafi'i debu saja, debu tanah saja. Boleh lah. Hak debu ada tu. Ya? Tak nampak tu pada adatnya berdebu lah tak. Kuda bukan duk jalan dalam robok kereta api, jalan tengah pati. Dalam plot dia berlari apa mesti adalah berdebu tu pada adatnya. Ya? Tak. Tu dia kira yakin ada debu lah. Tak. Yalah. Sebabnya betul lah dah. Tapi kalau nak ikut kira gak,
Melek dia ambil spray lagi, masuk dalam bilik air, spray ambil dengan air lagi. Tapi nak banyak cara tu ada. Okey, baik kita tengok. Cengak tayamum. Coba tengok muka surat 34. Bagi mazhab Syafi'i, tidak harus tayamum melainkan dengan tanah yang suci, yang ada debu, yang boleh melekat. Okay. Tayamum ikut mazhab Hanafi. Bahan yang boleh digunakan untuk buat tayamum itu ialah apa saja bahan yang suci daripada jenis muka bumi. Bahan yang suci yang ada atas muka bumi ni daripada jenis muka, selain bahan yang boleh menjadi abu setelah dibakar, seperti kayu, tak boleh lah tu. Dan bahan yang boleh dilebur seperti besi pun tak boleh. Contoh bahan yang boleh digunakan dalam mazhab Hanafi, tanah, sama macam Syafi'i lah ni, debu ni, batu, batu. Dan batu tak suruh tumbuk batu, nak pergi tepuk tangan di atas batu tu. Dan garam bukit. Tidak disyaratkan ianya berdebu. Batu dan garam bukit tak disyaratkan berdebu. Boleh menepuk di atas tanah liat, atau batu yang tidak berdebu. Bahkan itu boleh dibasuh terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan tayamum. Maknanya tak mesti berdebu. Nak bagi tahu tidak semestinya berdebu. Kalau batu, garam bukit tak mestinya berdebu. Bahkan basuh dulu pun masih lagi boleh. Cuci dulu, basuh biar bersih, tak debu sikit abuk pun boleh. Dilakukan untuk tayamum mazhab Hanafi. Tepuk je tangan atas batu tu. Debu ada tak ada, tak ada hal. Boleh digunakan. Jika bertayamum untuk salat fardu, jika tayamum itu digunakan untuk salat fardu, ia boleh dilakukan walaupun sebelum masuk waktu salat. Mengikut mazhab Syafi'i, nak bertayamum mesti masuk waktu dulu. Mazhab Syafi'i, nak bertayamum mesti masuk waktu solat dahulu, barulah boleh bertayamum. Tapi mengikut mazhab Hanafi, jika bertayamum, nombor 2, untuk solat fardu, ia boleh dilakukan walaupun sebelum masuk waktu solat. Tanggalkan cincin jam tangan dan gelantangan jika ada. Pak, tepuk 2 tapak tangan pada bahan tayamum sekalipun dengan niat, sekali dengan niat tayamum. Jadi mazhab Hanafi, niat masa mana? Masa kita tepuk tu. Masa kita tepuk niat. Tapi mazhab Syafi'i, satu akad tangan akad ke muka tu niat. Lari sikit di situ. Kalau mazhab Syafi'i, tepuk tak niat lagi. Akad tangan nak sampai dekat ke muka barulah niat. Tapi Hanafi masa tepuk tu boleh niat selalu dah. Tepuk 2 tapak tangan pada bahan tayamum sekali dengan niat tayamum. Niat mazhab Hanafi, sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku bertayamum kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah dia, selagi tak batal tayamum itu boleh digunakan untuk beberapa sembahyang fardu. Tapi hadis Syafi'i, saja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang. Jadi ada lain pada niat, lainlah keluasan penggunaannya. Bagi mazhab Syafi'i hanyalah satu fardu sahaja dan beberapa sunat, manakala mazhab Hanafi boleh beberapa fardu selagi tayamum itu tidak batal.
ni payah ni. Nak duduk hospital tak ada orang nak cara, pakai ikut Hanafi lah. Sapu 2 tapak tangan ke serata muka. Tepuk 2 tapak tangan pada bahan tayammum sekali lagi yang kedua. Sapu tapak tangan kiri ke tangan kanan hingga meliputi siku, dan begitu juga sapu tapak tangan kanan ke tangan kiri hingga meliputi suku yang kita buat tadi. Bagi mazhab Hanafi wajib diselati jari jemari. Artinya lepas itu wajib dia diselati masuk gitu. Tapi bagi mazhab Syafi'i sunat. Sunat diselati jari jemari. Tapi mazhab Hanafi wajib kena buat. Sembilan satu tayammum boleh digunakan untuk seberapa banyak solat bagi mazhab Hanafi. Satu tayammum boleh digunakan untuk berapa banyak solat fardu. Solat yang lainlah, solat sunat dan ibadat yang lain, seperti membaca Al-Quran, selagi tayammum itu tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, pesakit yang diharuskan bertayammum bolehlah memilih untuk bertayammum berdasarkan mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi sebagaimana yang disebutkan. Kalau kita nak, tak ada orang nak mai cara apa, senanglah kita ikut Hanafi. Sebab nak zuhur dengan asar boleh guna dengan satu tayammum sahaja. Selagi tayammum itu tidak batal. Okey, kemudian kita dah itu cara tu dah tadi kita buat dah. Kita akan terus buat lagi selagi rasa tak jelas. Tapi kalau nak ikut hak selepas ni, tak payah bertayammum juga ajalin, senang saja dibagi kemudahan. Buka muka surat 38 hari ini. Bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit. Jadi kenapakah kalau tayammum ni mazhab Syafi'i hanyalah dengan debu tanah sahaja? Kenapa? Sebab dia ambil asas kita ini adalah daripada tanah. Kembali pun kepada tanah. Berasal daripada tanah, kembali pun kepada tanah. Jadi untuk bertayammum untuk melakukan ibadat untuk bekalan ke akhirat juga, untuk bekalan setelah kita dimasukkan ke dalam tanah. Bersuci daripada hadas kecil berdasarkan keadaan pesakit lah. Beberapa cara lah mengikut keadaan pesakit. Ni molek ni, kitab ni. Pertama dia kata, pesakit yang mana anggota wuduk pesakit boleh dikenakan air. Satu, iaitu pesakit yang anggota wuduk pesakit itu boleh dikenakan air. Satu, jika semua anggota wuduk boleh dikenakan air dan pesakit mampu berwuduk, hendaklah berwuduk dengan sempurna seperti biasa. Hak ni sakit lagu mana? Sakit bukan hak tak ada luka lah ni. Maksudnya tak ada luka, boleh kena air. Macam hak kita demam-demam tu lah, boleh bangun, boleh dia ambil wuduk. Tak? Maka itu satu ciri makna anggota wuduk pesakit boleh dikenakan air. Artinya hak sakit bukan berkaitan dengan luka lah, kita ambil satu kesimpulan. Darah. Jika berarti anggota kita boleh guna belaka, boleh kena air belaka sebab tak ada kait dengan luka dengan apa. Cuma darah darah berat. Nak bangun
Tu gosok saja. Kita akan belajar ni. Sapu saja. Kita akan belajar. Ada belaka ni caranya. Itu kata molek ni, kitab ni. Jakim buat dah untuk kemudahan. Habis. Tadi kalau tak ada berkaitan dengan luka, ambil wuduk lah. Cara ni tu bersuci daripada hadas kecil kita itu. Ambil wuduk. Kedua, jika semua anggota wuduk boleh dikenakan air, tetapi pesakit tidak mampu berwuduk kerana tidak boleh bergerak. Tak boleh kena air belaka, tak ada luka, tak ada apa, tapi tak boleh nak berwuduk kerana tak boleh nak bangun. Tak boleh nak bangun. Jadi caranya hendaklah mendapatkan seseorang yang boleh membantu mewudukkannya. Maknanya kena wuduk juga dulu, bukan tayammum yang terdahulu tak. Kalau bila kena air, mana kena adalah orang tolong ni. Hendaklah mendapat seorang yang boleh membantu mewudukkannya. Jika tiada siapa yang mewudukkannya, umpamanya kita duduk di hospital, tak, waktu rawatannya lewat lagi. Kita nak sembahyang zuhur, masa waktu rehat tengah hari tak ada seorang mai melawat kita. Tak ada seorang pun mari melawat kita. Jika tiada siapa yang mewudukkannya, sedangkan dia mampu bertayamum, bagi kita orang yang sembahyang ban ni, dia berkadah-dah lah, beli tebu tayamum, bagi di wak nu tu lah, mung dak mari mak aku nak sembahyang zuhur lagu mana, nak pergi ambil wuduk tak boleh, nak bangun, nak pergi atas, nak pergi luar ke bilik air tu. Itu. Artinya jika tiada siapa yang mewudukkannya, artinya nak sembahyang zuhur ni, waktu hak lawatan, waktu zuhur tak ada orang mari seorang. Hendaklah dia bertayamum. Mana orang sembahyang ban memang tak tinggal dia berkadah lah debu tayamum tu. Hendaklah dia bertayamum, dan salat tidak perlu diulang setelah sembuh. Sebab tayamum itu untuk mengharuskan sembahyang. Jadi memanglah bersolat dengan tayamum, maka tidak perlu lagi diulang apabila kita sembuh nanti selepas daripada sakit. Jika tidak mampu bertayamum, tak bawa bekal jaling, tak ada debu nak tayamum dah, memang nak pergi bilik air tak gerak dah, tayamum pun tak bekal juga. tak bekal juga. Macam kita lah ni lah, tak berapa tahu kan, tak berapa tahu nak sembahyang ni. Jadi tak ada bekal tayamum. Jika tidak mampu bertayamum, nak pergi bilik air memang sahih tak boleh dah. Hendaklah solat tanpa tayamum. Kena solat juga. Solat tidak boleh ditinggalkan. Mesti ditunaikan. Walaupun oleh kerana keadaan nak ambil wuduk tak boleh, nak tayamum pun tak boleh, maka kena solat juga. Solat dengan tanpa tayamum. Kalau solat dengan tidak ada tayamum, tidak ada wuduk, inilah solat tersebut hendaklah diulang setelah sembuh. Diulang setelah sembuh. Jadi kalau mati belum pada sembuh tu, belum pada ulang, tak berdosa lah, sebab kita diri dah solatnya. Boleh faham? Boleh Okey. Ya? Nak pergi ambil wuduk memang dah dah. Tayamum pun tak ada alat. Semayang mesti semayang lah.
Tapi sembahyang itu bila kita sembuh kena ulang lagi lah. Kena ulang semula. Lewat dah tak. Boleh nak pergi tak dan. Yang orang kalau dia ambil wuduk tak dan dah. Habis waktu. Sembahyang. Itu qada semula lah pula. Lepas pada tu. Qada lah. Lepas main garik sekarang. 3. Jika anggota wuduk berbaluk. Ni. Jalin tengah. Jika anggota wuduk berbaluk dan boleh dibuka dengan mudah. Serta tidak mendatangkan mudarat jika terkena air. Umpamanya baluk tangan ke dah kering dah. Boleh buang. Kalau buang pun dah jadi darah balik dah. Tak. Ataupun baluk bahagian muka ni. Kalau buka boleh buka. Tak lekat dah maknanya. Kalau maknanya tidak berdarah balik. Jika anggota wuduk berbaluk dan boleh dibuka dengan mudah. Tak. Dengan mudah artinya tak jadi darah lah maksudnya. Bukan dengan mudah tu. Tak lah berbaluk. Salah saya darah balik. Tak lah ni. Hak kering dah ni. Jika anggota wuduk berbaluk dan boleh dibuka dengan mudah. Mudah sini artinya tak lekat dah. Serta tidak mendatangkan mudarat lah tak. Bila mudah tak lekat-lekat tak jadi darah balik lah. Jika terkena air. Serta tidak mendatangkan mudarat jika terkena air. Doktor kata tak apa dah kena air. Tak jadi barak balik dah. Hendaklah berwuduk dengan sempurna seperti biasalah. Kalau keadaan ini tak bertayamum lah. Bersuci hadas kecil kita dengan berwuduk. Boleh faham ni? Yang ketiga, jika anggota wuduk pesakit tidak boleh dikenakan air. Anggota wuduk pesakit tidak boleh dikenakan air. Anggota wuduk pesakit tidak boleh dikenakan air ini terbahagi kepada 2 kategori juga. Yang pertama, anggota wuduk tidak berbaluk. Anggota yang tidak berbaluk tapi tak boleh kena air. Jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbaluk, semuanya tidak boleh kena air seperti melecur. Seperti melecur. Hak kena api tu. Kena api. Natuk dah. Kalau kena air, habis melecur balik. Jadi caranya macam mana? Hendaklah bertayamum dan solat. Solat tidak perlu diulang setelah sembuh. Jika anggota wuduk tidak berbaluk. Dan jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbaluk dan semuanya tidak boleh dikenakan air. Seperti melecur. Maka hendaklah bertayamum. Nak dirikan solat hendaklah bertayamum dan solat. Solat tidak perlu diulang setelah sembuh. Sebab apa? Sebab tayamum itu untuk mengharuskan sembahyang. Memang dah untuk boleh mendirikan sembahyang. Jadi tak payah ulanglah, tak payah qada lah solat dia. Dah tertunai dah. B. Jika tidak boleh bertayamum. Doktor kata air pun tak boleh kena, debu pun tak boleh kena. Itu maksudnya. Itu jika tidak boleh bertayamum dan disahkan oleh pegawai perubatan. Makcik, air memang tak boleh kelih. Nak tayamum dengan debu pun tak boleh juga ni nyakit ni. Nyakit ni. Hendaklah solat tanpa tayamum lah. Dah dua-dua tak boleh. Dengan wuduk tak boleh.
Dengan tayamum pun tak boleh. Sedangkan solat tidak boleh ditinggalkan. Wajib ditunaikan. Hendaklah solat tanpa tayamum sebagai menghormati waktu. Solat ini hendaklah diulang setelah sembuh. Sebab kita solat dengan tidak ada wuduk, dengan tidak bertayamum. Solat hanyalah menghormati waktu. Jadi solat ini hendaklah diulang setelah sembuh. Lagi, jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbalut dan hanya sebahagiannya tidak boleh dikenakan air. Jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbalut, tanganlah tak? Tidak berbalut dan hanya sebahagiannya, sedikit daripada bahagian tangan kita ini tidak boleh dikenakan air. Jika sebahagian besar anggota wuduk, contohnya muka atau kepala ataupun tangan, boleh dikenakan air. Maknanya tangan kat luka sikit je tak boleh nak kena air. Tak? Atau ke muka tak? Mana? Toreh pipi. Ataupun luka jatuh motor, luka kat dahi, sikit tu je tak boleh kena air. Jika sebahagian besar anggota wuduk, contohnya muka, kepala dan tangan, boleh digunakan air. Banyak tempat lah, macam tangan sikit je tempat tak boleh nak kena air. Hendaklah berwuduk dengan dibasuhkan semua anggota yang boleh, dibasuh dan disapukan kepala. Kalau kepala, muka, tangan. Anggota yang tidak boleh dibasuh, jika boleh disapu air di atasnya. Basuh tak boleh, tapi kalau sapu saja boleh. Kalau tempat tak boleh kena air saat ni. Kalau nak jiruh tak boleh, tapi kalau pakai sapu saja boleh. Okey. Anggota yang tidak boleh dibasuh, jika boleh disapu air di atasnya, hendaklah disapu dengan air. Jika tidak boleh disapu, tak perlu sapulah, tak apalah. Sapu pun tak boleh, tapi sikit sajalah di bahagian tangan ke, bahagian muka ke, sikit saja. Kalau tak boleh air, kalau sapu tak apa, basuh tak apa. Kalau sapu pun tak boleh juga. Katanya kalau sapu pun tak boleh juga. Tunaikan solat, dan solat hendaklah solat tersebut tidak perlu diulang. Sebab kita ambil wuduk, cuma sikit saja, tak boleh nak kena air. Dah. Kalau boleh sapu tu kena tak apa dah, kena dah air. Tapi sapu pun tak boleh juga, akan jadi nanoh kenarak ke doktor kata. Jadi sihat tempat sikit ada boleh kena air tu, tak payah sapu dah, dirikanlah solat. Ambil wuduk, dirikanlah solat, dan solat tersebut tidak perlu diulang. Ya. Tak perlu wuduk. Lepas tu pakai tayamum tu tak ada masalah lah. Pakai tayamum tu maknanya hak ni dia kata boleh kena. Kalau hak ni air pun tak boleh, debu pun tak boleh ni. Ni kan tadi yang pertama, kita baca dalam bahagian anggota wuduk tidak berbalut tu, jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbalut, semuanya tidak boleh dikenakan air seperti melecur. Kita dah baca, kita benda ni kita ulang lagi. Sebab ini perlu faham, ingat, faham betul-betul tak? Tengok nota. Sebab ini memang hak semasa. Dia kata jika sebahagian besar anggota wuduk, contohnya muka, yang kedua, jika semua anggota wuduk pesakit tidak berbalut dan hanya sebahagiannya tidak boleh dikenakan air. Tak balut ni luka ni,
Tidak, cuma ada sikit saja hak bekas luka di tangan ni dan hak tu tempat tak boleh kena air. Okey? Jika bahagian besar anggota wuduk, jika sebahagian besar anggota wuduk, contohnya muka, ataupun kepala anggota wuduk atau tangan ke, boleh dikenakan air, hendaklah berwuduk dengan dibasuhkan semua anggota yang boleh dibasuh dan disapu kepala. Itu jika sebahagian besar anggota wuduk boleh dikenakan air. Boleh dikenakan air, hendaklah ambil wuduk lah. B. Anggota yang tidak boleh dibasuh, jika boleh disapu dengan air, ada tak boleh nak basuh semua juga. Hak kepak ni tak boleh nak basuh, tapi kalau sapu dah apa? Ada berbalut ni. Hendaklah disapu air di atasnya. Anggota yang tidak boleh dibasuh, jika boleh disapu air, basuh tak boleh, tapi kalau sapu boleh. Itu maksudnya di atasnya. Jika boleh disapu air di atasnya, hendaklah disapu dengan air. Sapu je lah. Caranya sapu je lah tempat tu. Jika tidak boleh disapu, sapu pun tak boleh. Doktor kata tak boleh sapu pun air. Walau apa, sekadar sapu pun tak boleh juga. Tak perlu sapu. Tak payah basuh tempat tu, dan sapu air pun tak payah. Tunaikanlah solat. Tunaikanlah solat, dan solat tersebut tidak perlu diulang. Ni yang kita nak pegang ni. Solat itu tidak perlu diulang. Sebab sikit saja tempat yang tidak boleh kena wuduk. D. Jika sebahagian besar anggota wuduk tidak boleh dikenakan air. Banyak banget sebahagian besar anggota wuduk kita tak boleh dikena air. Seperti lengan, separuh lengan lah kita kata. Hanya perlu bertayamum. Jadi kalau ada sebahagian besar dengan kita boleh kena air, tak wuduklah dengan tayamum lah. Tak? Hanyalah yang perlu bertayamum lah. Tak payah berwuduk lah. Yang perlu hanyalah bertayamum, kemudian tunaikanlah solat. Oleh kerana tayamum itu untuk telah mengharuskan sembahyang, maka solat serta tunaikanlah solat dan tidak perlu diulang. Bila bertayamum tak perlu ulang lah. Sebab cara maka hadas kecil kita dua, berwuduk dan bertayamum. Jadi kalau tak boleh air, kena air, kita bertayamum. Artinya terakatlah hadas kita. Tunaikan solat, dan solat itu tidak perlu diulang lah. Sebab kita telah menyucikan hadas kecil kita dengan bertayamum. Tidak berwuduk lah. Terus tayamum. Okey, kemudian anggota wuduk berbalut. Kita sambung pada minggu hadapan pula lah. Banyak-banyak. Dan sebelum kita sambung ni, kita ulang sekali lagi hak tadi. Ni sangat penting lah untuk diri kita dan untuk diri kita dan untuk orang yang kita jaga ketika dia sakit, insya-Allah. Ya. Itulah nak pergi faham ni. Bukan nak laju nak pergi faham dah. Nak pergi faham nak ingat. Ya tu. Memanglah perlu kita ulang lagi ni. Perlu kita ulang lagi. Supaya sebab benda ini mungkinlah akan
terkena praktikal pada diri kita, sama untuk diri kita sahaja ataupun untuk orang yang kita jaga dia. Okey, kita dengar tentang kelebihan bulan Sa'ban. Sekarang bulan Sa'ban, hari ini dah 1 Sa'ban lah tak? Rajab 29 je. Kalau Rajab 29 ni satu lah. Hari Sabtu malam Ahad baru ni 28. 28. Hari Ahad malam Isnin 29. Hari ni 1 lah. Kita bulan Islam dengan malam, kira dengan malam. Ya, esok. Tak apalah. Dia Ramadan nak tepat sangatnya. Hari ni 29 berapa? Rajab. Dia bukan. Hari Sabtu tu hari 27. 27 Rajab. Hari Ahad hari 28. Hari ni hari 29 lah. Esok lah satu Sa'ban ni. Masa ada lagi 20 minit. Kita dengar tentang kelebihan bulan Sa'ban. Bab Fadlus Sa'ban. Ini suatu bab pada menyatakan kelebihan Sa'ban. Riwayat daripada Abi Umamah atau Imamah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila masuk Sa'ban, sabda baginda, sucikan oleh kamu akan diri kamu bagi bulan Sa'ban. Baginda dah supaya kita ini lebih memperbaiki lagi lah diri kita. Diri kita dah sucikanlah, artinya seboleh-bolehnya jangan buatlah perkara yang boleh mendatangkan dosa, perkara yang tidak baik. Kemudiannya buatlah perkara yang boleh mendatangkan pahala. Sebab apa tu? Mungkin ada kaitannya, sebab dalam hadis yang lain ada baginda menyatakan dalam bulan Sa'ban inilah amalan kita diangkat naik. Amalan kita selama setahun itu diangkat naik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah baginda kata sucikan oleh kamu akan diri kamu bagi bulan Sa'ban. Kerana ada fadilat di situ. Dan baikkan olehmu niat kamu. Mana masa Sa'ban aku nak ambil lah seberapa banyak fadilat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan di dalam bulan Sa'ban kepada hamba-Nya. Biar ada niat gitu. Biar ada niat gitu. Bagi kita orang tak belajar, puasa benda dah tahu, kat lagi bulan puasa lah. Tapi bagi orang yang nak mengutip kebajikan yang dianugerahkan dalam bulan Sa'ban, berhasratlah nak dapat pungut seberapa boleh yang terdaya. Coba berusaha. Coba berusaha menjauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang dan nak memungut seberapa banyak
kebajikan-kebajikan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Sa'ban ini. Niat, baginda kata, baikkan olehmu niat kamu padanya, maka bahawasanya kelebihan Sa'ban atas segala bulan seperti kelebihan aku atas kamu semua. Tak berapa jauh tak boleh nak dikira lah maknanya kelebihan baginda daripada atas umatnya. Di dalam dan pada kita al-barakah daripada Nabi SAW. Barang siapa puasa awal Khamis daripada Sa'ban dan akhir Khamis daripadanya, artinya 2 hari, berpuasa pada hari Khamis awal bulan Sa'ban dan pada hari Khamis akhir bulan Sa'ban. Ini hak bahagian yang khusus lah, hari yang khusus tak baginda sebut. Barang siapa puasa awal Khamis daripada bulan Sa'ban dan akhir Khamis daripadanya, adalah ia sebenar atas Allah bahawa dimasukkan dia syurga. Kenapa begitu? Dengan hak puasa 2 hari itu masuk syurga. Dak, bahawasanya orang yang buat ibadat sunat ni, artinya hak padu tu molek dah lah. Hak padu tu memang dia tunai sepenuhnya dah, barulah mari. Barulah mari rangsangan nak buat hak sunat. Kalau hak padu dak molek, kurang dah, tak ada nak mari nak buat hak sunat ni. Sebab itulah dia kata, diandaikan, kata baginda, barang siapa puasa awal Khamis daripada Sa'ban dan akhir Khamis daripada Sa'ban, adalah ia sebenar atas Allah, maka dimasukkan dia syurga. Maknanya orang buat hak sunat ni, hak orang molek dah hak fardu tu. Jadi dengan moleknya fardu, dengan sendirinya mari rangsangan untuk menambah lagi fadilat melakukan ibadat-ibadat sunat pula. Kalau hak padu dak molek, tak sempena, payah nak mari nak buat sunat ni. Maknanya rohani dia tu tidak menarikkan kepada nak buat hak sunat pula. Tak sah hak sunat, hak padu pun tunggal-langgang lagi. Begitulah kita andaikan kita ni tak hak buat sembahyang, hak orang yang sembahyang fardu cukup tu lah nak buat hak sunatnya, qabliyah ba'diyahnya. Kalau hak mari hak sembahyang tu kadang-kadang 3 fardu saja buat. Ada hak zaman saya budak-budak tu sampai Jumaat je sembahyang. Ramai gitu. Jumaat saja sembahyang. Dah mana ada tarikan dalam rohnya untuk menarik nak buat sunat pula tak? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah berkata, adalah terlebih kasih bulan kepada Nabi SAW Sa'ban lah, bulan yang paling Rasulullah kasih ialah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Dan lagi sabda Nabi SAW, Sya'ban itu bulanku, kata baginda, dan Ramadan bulan umatku. Sya'ban ialah yang mengkifaratkan dan Ramadan ialah yang menyucikan. Daripada Usamah anak Yazid. Usamah bin Yazid, seorang sahabat baginda bernama Usamah bin Yazid radhiyallahu anhu, katanya, kata Usamah, sembahku, aku berkata kepada baginda, ya Rasulullah, aku lihat akan dikau puasa daripada Sa'ban. Aku tengok, ya Rasulullah, saya lihat Rasulullah ni puasa banyak lah bulan Sa'ban ni lah. Yang Rasulullah puasa paling banyak. Mungkin sepenuhnya. Tak. Dan tiada kamu puasa akan dia yang lain satu. Tapi bulan lain Rasulullah tak berpuasa. Tak berpuasa sunat. Tapi Sa'ban ni memang Rasulullah puasa penuh. Terlebih banyak hari-hari yang Rasulullah berpuasa dalam bulan Sa'ban. Kata Yazid, ya Rasulullah,
Aku lihat akan dikau puasa daripada Sa'ban. Tiada kamu puasa akan dia yang lain sesuatu daripada segala bulan melainkan Ramadan. Ramadan memanglah tak boleh nak tanding bulan yang diwajibkan berpuasa. Jadi selain Ramadan yang puasa, kemudian Sa'ban lah. Usamah kata saya lihat baginda berpuasa. Lalu baginda pun menjawab kepada Usamah. Baginda jawab, bulan yang lupa daripadanya segala manusia antara Rejab dan Ramadan. Ramai manusia tu tak ingat tentang bulan Sa'ban ini, iaitu bulan yang Sa'ban ini duduknya antara Rejab dan Ramadan. Dan baginda kata bulan Sa'ban lah bulan yang diangkatkan padanya segala amal manusia. Maka kita selama setahun ni diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Sa'ban lah. Dalam bulan Sa'ban. Maka baginda kata, aku kasih, aku sangat nak lah. Kalau kita cakap kabur kita, aku sangat nak lah bahawa diangkatkan amalku pada aku puasa. Sebab itulah aku puasa banyak bulan Sa'ban ni yang bersama. Sebab dalam bulan Sa'ban ni lah diangkat segala amal kita selama setahun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku sangat senang dah seandainya ketika amalanku itu diangkatkan aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Sebab tidak dinyatakan berapa hari bulan Sa'ban, tapi dia kata diangkatkan dalam bulan Sa'ban inilah diangkatkan amalan kita setahun, amalan setahun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangatlah aku naknya, sangat aku suka, sangatlah aku naknya sekiranya ketika amalanku itu diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Pahala puasa Sa'ban tu pahala dah. Tapi mana kebetulan pula tu. Baginda kata dia sangat sukalah sekiranya amalannya ketika diangkat itu dia di dalam keadaan berpuasa. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanyakan Nabi. Anas kata satu kali tu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah. Tak. Sebab Anas bin Malik ni dia macam anak akak Nabi lah. Dia kata budak Nabi. Sentiasa berdampingan dengan baginda. Bila sentiasa berdampingan dengan dia, memanglah dia lah yang paling banyak mendengar apa yang baginda cakapkan, melihat apa baginda lakukan. Tak. Jadi dia kata satu kali tu baginda ditanya oleh sahabat tentang afdal puasa. Puasa sunat hak manakah yang lebih baik? Begitulah. Maka sabdanya terus baginda menjawab, puasa Sa'ban. Yang paling baik dalam puasa sunat itu ialah puasa bulan Sa'ban. Kerana puasa sunat bulan Sa'ban ini membesarkan bagi Ramadan. Kita kata artinya dah seolah-olah kita berpuasa itu menyambut kedatangan Ramadan. Menyambut kedatangan Ramadan, maksudnya Ramadan memanglah bulan diwajibkan berpuasa, tetapi tak sabar-sabar dah kita nak sambut kedatangan puasa Ramadan itu, kita dahulu dengan puasa Sa'ban, seolah-olah membuat persediaan dah. Sa'ban ini kita buat persediaan untuk menyambut kedatangan puasa yang wajib di dalam bulan Ramadan. Artinya orang yang beriman begitulah gembiranya dapat menunaikan puasa Ramadan. Sebelum pada itu dah bersedia dah untuk menyambut kedatangan Ramadan itu dengan melakukan puasa sunat Sa'ban. Kita boleh agar tidaklah jadi satu kejutan tiba-tiba Ramadan puasa. Dah awal-awal dah buat persediaan. Dah biasa dah dengan keadaan berpuasa. Bila sampai Ramadan tak ada kejutan lah. Bahkan
satu kegembiraan lah sebab kita dah mulai dah membuat persediaan dengan puasa Sa'ban untuk menyambut kedatangan puasa yang diwajibkan dalam bulan Ramadan. Kemudian baginda sambung lagi, sucikan kamu akan badan kamu dengan puasa Sa'ban. Dan puasa Sa'ban, sucikan kamu akan badan kamu dengan puasa Sa'ban bagi puasa Ramadan. Maknanya dah bersih dah diri kita ini untuk menyambut kedatangan puasa yang difardukan pada bulan Ramadan. Kita bersih dah dengan melakukan puasa Sa'ban. Maka kata baginda, tiada daripada seorang hamba puasa 3 hari daripada Sa'ban, kemudian ia mengucap salawat atasku beberapa kali dahulu daripada berbuka puasanya, malaikat diampunkan Allah baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya. Besarnya pula iringan tu. Puasa Sa'ban ni, barang siapa berpuasa 3 hari, baginda kata, daripada bulan Sa'ban, tak kira lah 3 hari berturut ke 1 hari dalam bulan Sa'ban. Kemudian sebelum berbuka dia berselawat ke atasku, kata baginda, beberapa kali. Baginda tak kata berapa banyak ni, tak, beberapa kali. Sebelum berbuka dia berselawat ke atasku beberapa kali. Tak, dahulu daripada berbuka, malaikat diampunkan Allah baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya. Diampunkan Allah daripadanya barang yang telah terdahulu daripada dosanya. Dan diberkatkan baginya pada rezekinya. Dan lagi baginda sambung lagi ucapan baginda. Dan lagi baginda kata, mengkhabarkan daku Jibril bahawasanya Allah Ta'ala membukakan pada bulan ini 300 pintu daripada itu rahmat. Jibril telah bagi tahu kepada aku, dalam bulan Sa'ban ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka 300 pintu daripada pintu rahmat. Pintu rahmat bukan 300, banyak lah maknanya, tapi dalam bulan Sa'ban ini dibuka 300 pintu. Satu pintu seluas mana tu? Tentulah sangat luas. Dan pada hadis yang lain ada lagi juga perkara yang sama, iaitu tentang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, telah datang akan daku Jibril alaihi salam. Jibril telah datang kepadaku, baginda kata, kepada sahabat, pada malam nisfu Sa'ban. Jibril datang kepada aku pada malam nisfu Sa'ban. Dan katanya, angkatkan kepada engkau kepada langit. Jibril pun berkatalah kepada aku, suruh aku lenggok ke langit. Dah Jibril suruh. Kata baginda, Jibril suruh saya lenggok ke langit. Maka kataku, apa malam ini? Lalu aku pun bertanyalah kepada Jibril, apa malam ini? Artinya bukanlah baginda tak tahu malam ini malam nisfu Sa'ban, tapi apakah maksudnya, apakah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan pada malam ini? Katanya, lalu Jibril menjawab kepada baginda, inilah malam yang dibukakan Allah padanya 300 daripada pintu rahmat.
Bila dia dibuka pintu rahmat, diampunkan. Diampunkan Allah bagi sekalian orang yang tiada menyentuhkan dengan dia sesuatu. Bila dibuka pintu rahmat, artinya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkanlah semua hamba-hambanya. Dan Tuhan ampun pun bagi yang berkehendak untuk diampuni. Bukan semua hak duk wa tengah padang, tengah malam diampunkan juga dak. Artinya yang mahu diampuni. Iaitu dia berdoa, beristighfar supaya Allah Subhanahu minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosanya, diampunkan. Kecuali ada golongan hak yang tidak diampunkan, iaitu orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak diampunkan. Yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengamalkan perbuatan sihir, mengamalkan perbuatan sihir, dan yang mengekali atas zina, mengekali perbuatan zina, tak berhenti walaupun masuk Syaban, dan mengekali minum arak. Hak ni 5 puak ni Tuhan tak ampunkan pada malam di nisfu Sa'ban. Sekalipun pada malam itu Allah Subhanahu Wa Taala membukakan 300 pintu rahmat dan mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya, tetapi 5 puak ini tidak diampunkan. Iaitu yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu, yang mengamalkan perbuatan sihir, yang berterusan melakukan perbuatan zina, tidak berhenti, dan berterusan juga melakukan minum arak. Puak-puak ini tidak diampunkan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menilik Allah atas segala makhluknya pada malam nisfu daripada Sa'ban. Pada malam nisfu Sa'ban Allah Subhanahu Wa Taala menilik kepada sebuah makhluknya. Bila kata Allah Subhanahu Wa Taala menilik, artinya Allah Subhanahu Wa Taala pandang kepada hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Dengan pandangan rahmat, maka bila Allah Subhanahu Wa Taala menilik pada segala makhluknya pada malam nisfu Sa'ban, itu menilik dengan pandangan rahmat, maka diampunkan bagi segala makhluknya. Malaikat, hadis pada Abu Hurairah, orang yang musyrik, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tambah lagi satu daripada 4 lagi tadi, orang yang tiada bertutur dengan saudaranya. Balah dengan adik-beradik sampai bertahun-tahun, tak kira lah Rajab ke Saban ke Ramadan ke hari raya pun tak baik lepas sudah. Maka orang yang macam ini juga tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosanya. Itu penting besarnya hikmat silaturahim. Dan sebut pada kitab Iqra' bahwasanya Jibril bersungguh-sungguh ia. Jadi di atas perkara yang sama berulang-ulang. Maknanya nak bagi rangsangannya kepada kita umatnya Nabi Muhammad ni. Rakyat sekali gini di atas perkara yang sama. Maknanya kuatnya rangsangan baginda supaya umatnya mengambillah kesempatan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan di dalam bulan Sa'ban ini. Dan sebut pada kitab Iqra' bahwasanya Jibril bersungguh-sungguh ia pada malam itu. Maka bahwasanya adalah padanya menunaikan segala hajat. Bahwasanya adalah padanya Jibril pun menunaikan segala hajat. Maka bersungguh-sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang akan dia Jibril pada kali yang keduanya pula. 2 kali malam tu Jibril datang. Malam nisfu Sa'ban tu. Dan berkata ia,
Lalu Jibril pun berkatalah kepada Muhammad, "Ya Muhammad, sukakan olehmu akan umatmu bahawasanya Allah Ta'ala telah mengampunkan bagi segala umatmu." Mula-mula datang bagi tahu Allah Ta'ala memandang umatnya dengan pandangan rahmat tak. Suruh melakukanlah ibadat sebaik mungkin, memohon keampunan. Kemudian dekat nak habis masa dah, kita tak nak terbit fajar lah, Jibril datang sekali lagi kepada aku memberitahu, Muhammad, sukakan sukakan umatmu bahawasanya Allah Ta'ala telah mengampunkan bagi segala umatmu akan orang yang iaitu umatmu yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Dia tidak ada apa yang syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian katanya Jibril tambah lagi, katanya, angkat kepalamu, coba lenggak ke langit. Kalau kita tak, maka mengangkat ia akan kepalanya. Rasulullah pun angkatlah kepalanya. Ni apa yang tercatat dalam kitab Iqna. Maka tiba-tiba segala pintu syurga terbuka. Bila Rasulullah angkat lenggak ke langit, tengok segala pintu syurga terbuka. Dan pada satu riwayat segala pintu langit, bukan pintu syurga, segala pintu langit terbuka. Di mana atas pintu yang pertama malaikat menyeru, kemenanganlah bagi orang yang rokok pada malam ini. Atas pintu yang kedua malaikat menyeru, kemenanganlah bagi orang yang sujud pada malam ini. Atas pintu yang ketiga malaikat menyeru, kemenanganlah bagi orang yang minta doa pada malam ini. Kemenangannya beralih ke artinya mendapat keuntungan lah. Maknanya yang rakaat sujud tu yang bangun bersembahyang, bertahajud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, berzikir. Atas pintu yang keempatnya malaikat menyeru, kemenanganlah bagi orang yang berzikir pada malam ini. Itu malam nisfu Sa'ban lah. Dan atas pintu yang keenam malaikat menyeru, kemenangan bagi orang yang mengerjakan amal kebajikan pada malam ini. Atas pintu yang ketujuhnya malaikat menyeru, kemenangan bagi orang yang minta maka diberinya akan pintanya. Allah Ta'ala akan makbulkanlah permohonan itu. Tapi kena ingat dok kan esok debok selalu dok, tapi Tuhan terima. Nak turun pada kita tu bila-bila hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau macam pun doa kita itu tak saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pintu langit yang ke-8 malaikat menyeru, adakah orang yang minta ampun, maka diampunkan baginya. Begitulah kata baginda. Maka kata kepada Jibril, baginda pun katalah kepada Jibril, kepada manakala ada segala pintu ini terbuka, artinya sampai bila Jibril pada malam nisfu Sa'ban itu pintu rahmat itu terbuka sebanyak 300 pintu rahmat itu, sampai bila waktunya? Katanya hingga naik fajar. Sehingga naik fajar, maksudnya fajar sedik lah, fajar subuh. Artinya ruang masa, peluang yang digunakan oleh Allah Ta'ala itu untuk mengampunkan, untuk menerima segala permohonan, segala doa dan sebagainya itu luah. Start daripada Isya sampailah kepada nak naik fajar. Waktu mana pun kita bangun bertahajud, waktu mana pun kita bangun bersolat, taubat, berzikir, bertasbih, berdoa pun, memohon keampunan, masih lagi dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa-apa permohonan daripada hambanya. Luah masanya, bukan sejam, bukan 2 jam tak. Saat daripada malam itu sampailah kepada
terbit fajar, maknanya semalam suntuk. Boleh peluang tu ada belaka, kejut masa mana pun, asal berhasrat nak bangun. Memang dah kejut, tapi habis masanya. Terkejut masa mana pun, berhasrat nak bangun, aku nak bertahajud, aku nak solat sunat taubat, bermohon keampunan, nak doa tu doa ni, insya-Allah luas masanya pada malam itu. Sempat belaka waktu mana-mana pun kepada yang berkehendak. Kemudian berkata ia, Jibril kata bahawasanya bagi Allah Ta'ala padanya pada malam nisfu Sa'ban itu pemerdekaan daripada api neraka. Pada malam ini 9 bulu kambing Bani Kilab. Artinya kenapa 9 bulu kambing Bani Kilab, tak sebut bulu kambing orang lain? Sebab pada zaman Rasulullah itu seorang saudagar kambing yang terbesar namanya Bani Kilab, dialah yang paling banyak mempunyai kambing, tak boleh lawan oleh orang lain. Okey, sampai di sini. InsyaAllah sikit lagi lah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Kailani dalam Ghunniyah dan kitab Ghunniyah, malam nisfu Sa'ban adalah hari raya malaikat. Demikian juga malam Lailatul Qadar. Hari raya malaikat pada malam, kita siang. Kita dua raya juga, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi bagi malaikat malam nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar rayanya. Kerana apa tu? Sebab apa raya-raya pada malaikat malam? Sebab malaikat ini tidak tidur. Kerana malaikat itu tidak tidur. Anak Adam siang rayanya kerana mereka itu anak Adam ini pada malamnya tidur. Dan tersurat dalam kitab Taurat, kitab Allah Subhanahu Wa Taala juga yang wajib kita percayai. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan kitab Taurat ada menyatakan barang siapa membaca pada bulan Sa'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kita benda zikir hak raya tak? Lepas pada Allah Akbar tak? Kita baca hak ni selalu dalam bulan Sa'ban. Duduk congak saja ke ataupun lepas sembahyang, tak tentu berapa kali. Dia kata dalam kitab Taurat, tersurat dan kitab Taurat, barang siapa membaca pada bulan Sa'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, kataballahu lahu ibadata alfasanah. Nah, saya barang siapa membaca doa ini, disuratkan Allah Ta'ala baginya ibadat 1000 tahun. Senangnya dah nak dapat kebajikan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Sedikit saja disuruh buat, diberi ibadat begitu kebajikannya begitu banyak. Walau hak Allah Ta'ala, walau banyak mana pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri, tidak ada kurang pun walau sedikit di dalam khazanahnya. Dan Allah Ta'ala itu maha kaya, maha pemurah dan maha penyayang. Kalau kaya saja tak pemurah dan tak penyayang, tak nak beri juga. Tapi maha kaya, maha pemurah dan maha penyayang. Banyak mana pun Allah Subhanahu Wa Taala nak beri, dia boleh beri dan tidak ada satu pun kekurangan di dalam khazanahnya. Jadi maksud kataballahu lahu ibadata alfasanah pada maknanya, yakni barang siapa membaca doa ini, disuratkan Allah Ta'ala baginya ibadat 1000 tahun. Huraian lagi, bukan saja disurat diberi ibadat ganjaran pahala 1000 tahun ibadat, dihempaskan pula, artinya dibuangkan daripadanya
dosa 1000 tahun pula. Pahala dapat, dosa dibuang. Bukan sikit-sikit pahala, kadar ibadat 1000 tahun. Dan buang pun begitu juga. Bukan sikit buang, kadar dosa yang kita lakukan 1000 tahun. Dan keluar daripada kuburnya besok, iaitu dia untuk kepada mahsyar, mukanya seperti bulan amalan 14 hari. Dan disurat pada Allah Ta'ala siddiqan. Selain daripada diampun, diberi pahala yang begitu banyak, dibuangkan dosa yang banyak pula, disurat pula mereka ini termasuk dalam golongan siddiqan, orang-orang yang benar. Itu saja, insyaAllah. Esok insyaAllah masuklah bulan Syaban, dan 15 hari lagi kan. Setelah masuk 14 hari, pada malamnya malam nisfu Syaban. Karena itulah dah hak orang dahulu, iaitu pada malam itulah buat solat sunat tasbih. Dah ambil peluang, Tuhan kurniakan dengan pahala yang begitu besar, dan solat sunat tasbih itu sekali sembahyang 300 tasbih. 300 tasbih. Dan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim adalah merupakan tanaman surga yang dipesan, yang diberi oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Rasulullah ketika bermi'raj pada langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim kata, suruhkanlah umatmu memperbanyakkan menanam tanaman surga. Lalu Rasulullah tanya, apa itu tanaman surga? Tanaman surga itu 5 kalimah, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Artinya satu tasbih 5. Satu tasbih satu pokok, satu tanaman surga ditanam untuk kita. Jadi sekali tasbih 5 kalimah itu 5 tanaman surga ditanam untuk kita. Dah kita 30 tasbih. Sekali solat sunat tasbih 300. Dah 300 kali 5 1,500 tak? 1,500 tanaman surga ditanam kepada kita sekali kita solat sunat tasbih. Itu saja. Alhamdulillah, dapatlah kita sama-sama menjayakan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan itu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang tidak baik itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Semohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika wa nuri taufikik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Amin ya rabbal alamin.